Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, kita bertemu dalam perkongsian maghrib di mana kita akan membaca beberapa hadis seperti biasa daripada buku 40 hadis sebelum ini, daripada buku 40 hadis Al-Arba'un Al-Khairiyah yang menerangkan tentang sebaik-baik perkara dan amalan. Dan pada kali ini kita nak membaca tentang 40 hadis berkaitan akhlak yang mulia. Sebelum daripada ini, kita pernah baca hadis yang pertama tentang pentingnya kasih sayang di antara sesama Islam. Dan itu adalah antara adab yang mana semakin hilang, akhlak yang semakin hilang daripada kalangan umat Islam. Kadang-kadang manusia berkasih sayang pada waktu itu kerana sesuatu balasan ataupun sesuatu kepentingan. Akan tetapi umat Islam patut berkasih sayang pada waktu itu semata-mata atas dasar agama dan juga iman. Itu kita telah baca hadis yang pertama. Hadis yang kedua tajuknya diletakkan bersikap lemah lembut. Lalu mohon sebaik sahabat-sahabat yang baru join, saya nampak ada Saadiyah Hasan, Rosni Kasa, kemudian Saniyah Mustafa dan juga sahabat-sahabat yang lain. Mohon sebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Sebentar. Okey, lain tak berapa elok. Sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Okey. Ahlan kepada sahabat-sahabat. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ahlan kepada sahabat-sahabat. Sebentar. Okey. Lalu internet tak berapa elok, line saya tak berapa elok. Okey. Kita tunggu sebentar. Mohon komen adakah dah elok ataupun tidak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu kita telah tiba pada hadis yang kedua. Hadis yang mana menceritakan tentang bersikap lemah lembut. Tentang bersikap lemah lembut. Lalu hadis ini diambil daripada buku 40 hadis akhlak mulia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Bagaimana suara saya, adakah jelas ataupun masih lagi tak jelas? Mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Adakah suara saya elok ataupun masih lagi tidak jelas? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagaimana suara saya? Adakah suara saya jelas ataupun masih lagi internet ada masalah? Dah jelas. Okey, terima kasih Ramlah Ngah. Alhamdulillah. Okey. Jelas, terima kasih sebab tadi ada masalah pada line. Lalu kita mula baca pada hadis yang pertama pada hari ini, tapi hadis yang kedua daripada buku ini. Yang mana tajuk pada hari ini adalah berkenaan tentang bersikap lemah lembut. Penulis buku membawakan hadis daripada Ummul Mukminin, isteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal 'unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwah." Hadis riwayat Muslim. Lalu hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha yang mana tajuknya adalah pentingnya daripada akhlak itu bersikap lemah lembut. Lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah taala itu rafiq, lemah lembut, yuhibbur rifq, dan suka kepada lemah lembut. Allah suka kepada lemah lembut. Seterusnya, dan Allah memberi hasil, memberi ganjaran kerana lemah lembut itu apa yang Allah tidak berikan di atas tindakan yang kasar ataupun tindakan yang selain lemah lembut.
kadangkala dengan akhlak manusia lemah lembut, yang mana rifq maksudnya lemah lembut, bertolak ansur, Allah boleh bagi banyak ganjaran, banyak pulangan dan balasan yang mana Allah tak bagi kalaulah seseorang itu bersikap kasar, kalaulah seseorang itu bersikap selain daripada lemah lembut. Lalu ini adalah hadis riwayat Muslim. Lalu daripada sini apa yang kita boleh pelajari? Kelembutan dalam tindakan dan kelembutan dalam akhlak perbuatan sebenarnya adalah satu perkara yang sangat baik. Kesan yang bakal diperolehi daripada tindakan yang dilaksanakan dengan lemah lembut tanpa kasar adalah sangat mendalam. Seperti mana halnya perkataan yang bila dituturkan dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, maka ianya lebih cepat meninggalkan kesan pada lubuk hati manusia. Sebaliknya, kalaulah manusia itu tindakan dia kasar, perkataannya pula adalah kasar dan juga tidak sopan, maka ianya mudah menyinggungkan perasaan dan boleh mengakibatkan bencinya, tertutup hatinya manusia itu untuk mendengar penjelasan bahkan nasihat sekalipun. Lalu pada waktu itu apa manfaat? Bila manusia itu dah tutup pintu hati dia dah tak nak dengar apa jua nasihat yang nak disampaikan. Kenapa? Hanya kerana kita bersifat kasar, bercakap kasar, membuat tindakan dengan kasar. Maka di sinilah tabiat seorang insan, walaupun ia sendiri jahat dan tidak pandai bertindak atau berkata-kata dalam keadaan lemah lembut. Itu manusia. Manusia kadang-kala dia sendiri tak pandai berlemah lembut. Tetapi bila orang tegur dia, dia mengkehendaki teguran yang lembut. Dan ini memang naluri dan juga fitrah setiap manusia. Sebab itu bila kita nak tegur orang, tegur ketika mana dia bersendirian, bukan di hadapan orang. Ketika mana kita nak tegur orang, pada waktu itu gunakan perkataan yang sesuai, bukannya dalam nada menghukum ataupun pada cara pada waktu itu yang boleh menyinggung perasaan. Pada waktu itu akan tertutup pintu hatinya untuk menerima sebarang kebenaran. Lalu daripada sini sebenarnya bila kita nak menegur, bila kita nak menyampaikan sesuatu, sebenarnya perkataan itu sepatutnya masuk pada hatinya. Tapi bagaimana nak masuk pada hati kalaulah dah tertutup dengan sifat kasar kita, dengan tertutup dengan sikap kita yang tidak lemah lembut. Lemah lembut yang dimaksudkan di sini bukanlah lemah lembut dalam bererti badan dia lesu, badannya lemah. Tetapi di sini yang dimaksudkan dengan lemah lembut yang dalam hadis tadi disebut ar-rifq adalah penampilan yang penuh sopan santun, penampilan yang penuh beradab, dan juga pada waktu itu dia bercakap dengan penuh lemah lembut walaupun benda yang dia nak cakapkan itu adalah pada waktu itu benda yang berat, tetapi dia sentiasa berlemah lembut. Maka ini adalah akhlak yang mana kedua kita belajar daripada buku ini, bersikap lemah lembut. Allah menyukai orang yang bersikap lemah lembut dan Allah memberi ganjaran pada perbuatan lemah lembut yang mana Allah tak beri kepada orang yang berlaku kasar ataupun berkata kasar. Maka ini adalah hadis yang kedua. Lalu hadis yang pertama berkasih sayang, hadis yang kedua berkenaan tentang lemah lembut. Hadis yang ketiga, maka hadis yang ketiga tajuknya adalah pemaaf. Maka ini adalah hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yang mana kata Anas bin Malik, adalah aku pada suatu hari berjalan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda pada waktu itu sedang memakai selendang buatan Najran, rida buatan Najran, yang mana dia punya bahagian tepi itu kasar. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, lalu dia menarik dengan keras selendang yang Nabi pakai pada leher dengan sekuat-kuatnya. Kata Anas, aku dapat melihat kesan tepi selendang yang tajam tersebut pada leher Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Arab Badui itu telah menariknya dengan kuat. Lalu biadabnya dia tarik selendang itu dengan dia tarik selendang itu dengan kuat.
Kemudian pada waktu itu dia panggil Nabi bukan gelaran Nabi ataupun Rasulullah. Bagaimanakah dia panggil Nabi? Maka dia pun panggil Nabi, hai Muhammad. Begitu sahaja. Hai Muhammad, suruhlah pegawaimu memberikan kepadaku akan harta Allah yang ada di sisimu. Mana zakat-zakat itu semua harta Allah, maka bagi kepada aku. Lalu Nabi SAW menoleh ke arahnya sambil tersenyum, dan Nabi menyuruh pegawai baginda ataupun sahabat baginda memenuhi kehendak Arab Badui tadi. Sabarnya Nabi dengan karenah Arab Badui tadi, walhal Nabi punya leher telah berbekas akibat dia tarik ridak selendang Nabi. Dia panggil Nabi bukan dengan panggilan Nabi ataupun Rasul, tetapi dia panggil Nabi dengan gelaran nama, Hei Muhammad. Akan tetapi Nabi memaafkan dia dan Nabi memenuhi permintaan dia. Maka apa yang kita boleh belajar daripada hadis ini? Yang pertama, sifat pemaaf Nabi SAW. Dan Nabi bila memaaf, Nabi SAW pada waktu itu selalu memaafkan orang yang menyakiti baginda. Walaupun sebenarnya Nabi mampu untuk mengambil tindakan terhadap orang tersebut, maka tetapi Nabi SAW selalu memaafkan. Dan inilah kita nampak maksud daripada ayat Al-Quran yang baginda itu adalah rahmat untuk sekalian alam. Tindakan orang yang jahil tidak boleh dibalas melainkan hanya dengan lemah lembut dan kemaafan, kata penulis buku. Kerana kalau kita cuba melawan kejahilan dengan kejahilan, maka pada waktu itu tidak akan ada sebarang kesan. Kenapa? Sebab biasanya orang jahil dia akan berbuat apa sahaja ataupun bercakap dengan lepas begitu sahaja asalkan dia dapat apa yang diingini. Sedangkan kita tidak boleh berbuat begitu. Jadi kalaulah pada waktu itu kita nak melawan kejahilan dengan kejahilan, nescaya pasti kita pun akan tergolong di kalangan orang yang jahil. Sebab itu ketika mana Nabi SAW menguasai kota Mekah, pada pembukaan kota Mekah, lalu semua orang musyrikin yang pernah menyakiti Nabi berada di hadapan Nabi SAW. Mereka dikumpulkan di dalam Masjidil Haram. Pada waktu itu mereka tak ada kuasa untuk melawan Nabi, tidak mempunyai upaya untuk melarikan diri. Maka disitulah walaupun sepatutnya Nabi boleh balas dendam atas belasan tahun yang mereka sakiti Nabi SAW, bahkan Nabi SAW memaafkan mereka. Lalu Nabi berkata kepada mereka, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada sebarang celaan ke atas kamu semua, idhabu, kamu semua adalah bebas, fa antumut tulaqa. Di sini kita nampak akhlak Nabi SAW. Maka daripada sini kita boleh belajar daripada sikap Nabi. Daripada hadis yang ketiga yang kita baca, bagaimana orang itu panggil Nabi dengan gelaran yang tak sepatutnya. Orang itu pada waktu itu menarik pakaian Nabi sampai meninggalkan bekas Nabi, namun Nabi tetap melayan dia dengan baik. Maka daripada sini kita boleh ambil pengajaran pentingnya memiliki sifat pemaaf. Inilah dua hadis yang sempat kita kongsikan daripada kitab 40 hadis akhlak mulia. Moga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan juga kepada kita sifat lemah lembut seperti mana yang kita baca tadi, dan juga sifat pemaaf seperti mana yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga bermanfaat pertemuan pada malam ini, walaupun ringkas hanya selama 10 minit. Lalu kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan 40 hadis akhlak mulia ini, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. Jumpa lagi pada pertemuan daurah lewat malam jam 11.30 bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin. Terima kasih kepada sahabat yang mana turut bersama dalam program Infak Guru, yang mana moga Allah sahaja yang mampu membalas kebaikan. InsyaAllah apa ianya akan dibuka sampai esok malam, dan hari Isnin, hari Selasa kita cadang untuk serahkan kepada guru-guru kita yang mana telah banyak menjayakan program bersama dengan saya pada tahun ini. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa jam 11.30 malam nanti insya-Allah.